Bahasa Melayu tahun 6. Tema 2, Kesihatan Mental dan Emosi dalam unit 4, Minda Oh Minda. Tajuk pembelajaran, Otak Manusia. Objektif PDPR kali ini ialah murid dapat membina kerangka dan menulis karangan jenis fakta bertajuk Otak Kita. Pertama sekali kita lihat dahulu apa itu karangan jenis fakta. Dalam menulis karangan jenis fakta, murid perlu memberikan hujah yang tepat bagi tajuk yang diberikan. Maksudnya, isi karangan tidak boleh direka-reka ataupun berbentuk khayalan semata-mata. Isi-isi karangan mestilah tepat dan nyata. Dalam karangan fakta juga, murid perlu menggunakan bahasa yang tepat, atau dalam erti kata lain, jangan gunakan bahasa yang meleret-leret atau berbunga-bunga. Meleret-leret maksudnya ayat yang terlalu panjang, seperti dalam karangan jenis cerita. Hal inilah yang membezakan karangan jenis fakta dan juga karangan jenis cerita. Karangan yang baik mengandungi 6 perenggan, yaitu didahului dengan pendahuluan dalam perenggan pertama, kemudian diikuti dengan isi, yaitu yang terdiri daripada 4 perenggan. Dalam perenggan isi ini hendaklah dilengkapi dengan isi, huraian, dan juga contoh. Manakala perenggan terakhir pula ialah penutup. Untuk PDPR kali ini, kita akan merujuk buku teks Bahasa Melayu, muka surat 20. Lembaran ini menunjukkan beberapa gambar fungsi otak dan juga cara mencerdaskan otak. Untuk itu, kita perlu menakul gambar tersebut dan menentukan isi ataupun fakta yang diwakilinya. Pertama sekali, gambar ini menunjukkan fungsi otak. Gambar pertama menunjukkan bahawa otak berfungsi untuk membantu manusia berfikir. Dengan adanya otak yang dianugerahkan kepada kita, kita dapat membuat kesimpulan dalam kehidupan seharian. Apakah pula fungsi otak seperti yang ditunjukkan dalam gambar kedua dan ketiga? Fungsi otak yang kedua ialah mengawal pergerakan. Kemudian fungsi otak yang ketiga ialah mentafsir maklumat seperti bau, dengar, dan rasa. Gambar berikut pula menunjukkan cara mencerdaskan otak. Apakah cara-cara yang perlu kita lakukan untuk mencerdaskan otak? Cara yang pertama, seperti yang ditunjukkan dalam gambar, ialah melalui aktiviti bersenam. Cara kedua pula ialah dengan makan makanan berkhasiat. Seterusnya, kita juga perlu tidur yang secukupnya. Seterusnya, gambar berikut menunjukkan 2 contoh ayat untuk menulis pendahuluan karangan, yaitu yang pertama pendahuluan bagi karangan jenis fakta, dan yang kedua pula pendahuluan bagi karangan jenis autobiografi. Namun, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membuat karangan berbentuk fakta. Oleh itu, kita akan menggunakan pendahuluan ini. Setiap orang mempunyai otak. Otak terletak dalam kepala kita. Kemudian disusuli dengan simbol pensel. Untuk itu, murid-murid perlu menambah sekurang-kurangnya 1 lagi ayat untuk membentuk pendahuluan karangan yang baik. Baiklah, seterusnya kita akan membina rangka karangan yang bertajuk Otak Kita. Pertama sekali ialah pendahuluan, iaitu dalam perenggan 1. Pendahuluan ini ialah sebenarnya pengenalan awal kepada karangan. Dalam hal ini, kita akan menghasilkan karangan bertajuk Otak Kita. Oleh itu, murid perlu menulis pengenalan awal tentang otak. Ayat pertama telah pun diberi seperti dalam gambar. Cuba reka 1 lagi ayat tentang otak untuk membentuk pendahuluan kamu, yaitu sekurang-kurangnya dalam 2 ayat. Setelah selesai dengan pendahuluan, kita beralih pula kepada perenggan isi, yaitu dalam perenggan 2 hingga perenggan 5. Dalam perenggan 2 dan 3, tuliskan fungsi otak seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Masih ingatkah kamu dengan penerangan cikgu di awal tadi? Dalam perenggan isi, hendaklah dilengkapi dengan isi, huraian,
dan contoh. Isi ialah fakta yang kita tulis, huraian pula ialah penerangan kepada isi tersebut, misalnya dalam perenggan 2 yang berikut. Isi. Antara fungsi otak ialah membantu manusia untuk berfikir. Huraian. Dalam kehidupan seharian, otak membantu manusia membuat kesimpulan terhadap sesuatu perkara. Contohnya, apabila badan kita kotor, otak membantu kita berfikir bahawa kita perlu segera mandi agar bersih dan wangi. Baiklah, sekarang cuba fikirkan pula huraian dan contoh bagi isi dalam perenggan ketiga. Dalam perenggan 4 dan 5 pula, tulis tentang cara mencerdaskan otak seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Misalnya dalam perenggan 4 berikut, isi. Terdapat beberapa cara mencerdaskan otak. Antaranya adalah dengan bersenam. Huraian, fakta membuktikan bahawa badan yang sihat akan menjamin otak yang cerdas. Contoh, misalnya, jika kita rajin bersenam, badan tidak terasa lesu. Hal ini membolehkan kita berfikir dengan bijak. Sekarang, cuba fikirkan pula huraian dan contoh bagi isi perenggan kelima. Akhir sekali, kita lihat kepada penutup, iaitu dalam perenggan keenam. Dalam perenggan ini, murid perlu membuat kesimpulan akhir tentang karangan yang ditulis. Mulakan ayat dengan kesimpulannya. Satu perkara penting yang perlu kamu ingat ialah jangan ulang isi-isi yang telah pun kamu tulis di perenggan awal tadi. Hal ini kerana penutup mestilah ringkas, padat, dan ia merupakan simbol penghabisan bagi sesebuah karangan. Okey, sebagai contoh, kesimpulannya, otak sememangnya amat berharga bagi manusia. Oleh itu, kita perlu bersyukur dan sentiasa menjaga kesihatan otak kita. Gambar ini menunjukkan bentuk karangan yang perlu kamu hasilkan. Perlu diingat, perenggan pertama hendaklah rapat pada garisan tepi buku dan perenggan kedua hingga akhir pula hendaklah dijarakkan sedikit dari garisan buku. Arahan tugasan. Otak merupakan organ yang amat berharga. Tulis satu karangan bertajuk Otak Kita. Gunakan isi-isi dan panduan dalam rangka karangan yang cikgu tunjukkan tadi. Tulis karangan kamu dengan lengkap. Setelah selesai, gambarkan hasil kerja dan hantar kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp.